Boleh faham Okey, sekarang kita dah dapat dua persamaan, kemudiannya kita ambil yang ni satu jadi persamaan 3. Kenapa kita ambil satu? Sebab satu ni lebih mudah, simple kita masuk sini. Dan lepas tu kita ambil 3, kita masukkan ke dalam 2. Jangan masuk dalam satu balik. Sebab kita guna satu tadi. Okey, jadi masuk jadi macam ni. Boleh? Sekarang kita nak kembangkan dia. So, berhati-hati semasa mengembangkan. Okey, 8 tolak dengan 3 Y. 8 tolak 3Y tambah dengan 3Y kuasa 2 sama dengan 28. Okey, kita kembangkan satu-satu. Okey, kita kembangkan satu-satu. Berhati-hati. Tengok cara saya buat. Darab 8 darab 8. Terus tulis kat bawah 64. Okey. 8 darab dengan 3. Dia akan jadi berapa? 8 darab 3, 20. Alamak, tak ingat lah. Tak pasti. Berapa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa? 20? 24. Okey. Negatif 24. Lepas tu, yang ni pula. Ini tolak dengan 24Y. Lepas tu, jadi tambah 9Y. Okey, boleh? Dapat? Macam tu? Okey, lagi sekali. Tulis lagi. 3Y kuasa 2 sama dengan 28. Boleh nampak Okey Okey, dah siap bagi thumbs. Dah siap bagi thumbs. Okey, masa mengembangkan ni ramai boleh tersalah. Okey, ni positif negatif. Okey, jadi berhati-hati. Okey, baik. Dah Okey, Umar dah Umar sudah? Beres? Okey, baik. Seterusnya, kita teruskan dia punya yang mana kita boleh simplekan dia. Kita simplekan. Okey. Senampak yang ni boleh kita simplekan. Jadi tolak 24, 24. Jadi 48Y. Di sini tambah dengan 9Y. Tambah dengan 3Y kuasa 2 sama dengan 28. Lepas tu kita susun balik semula. 3Y bawa letak sini. 3Y. Nampak ni negatif 48 tambah dengan 9. Boleh. Negatif 48 tambah 9. 48. Okey. Kita akan dapat 39. Tolak dengan 39Y. Lepas tu 64 sini. Ni 28. Bawa ke sana jadi tolak. 64 tolak dengan 28. Jadi 36. So tambah 36 sama dengan 0. Betul ke? 12. Betul ke? 12 kuasa 2. Silap. Ini ada kuasa 2 sini. Aman kuasa 2. Okey. Semula. Okey, sini 9, 10, 11, 12. 12Y kuasa 2. Tolak dengan 48Y. Yang ni, tolak. Patut dah rasa macam pelik sikit. Tolak 28. 36. Sama dengan 0. Okey, barulah betul. Okey, dapat. Mana pula? Okey. 9Y kuasa 2. Betul Aisyah. Sini. 9Y kuasa 2. Alright. So, bila kita dah dapat macam tu, kita cuba tengok. 12, 48, 36. Semua sekali kita boleh kecilkan dengan sifar 12. Kan? Dengan sifar 12.
Semua sekali ni bahagi dengan 12. Bahagi dengan 12. Ini jadi Y kuasa 2 tolak dengan 48 apa? 4Y. Lepas tu tambah dengan 3 sama dengan kosong. Adakah dapat macam tu? Boleh? Dapat? Sama tak dengan answer? Kalau sama bagi thumbs. Kalau sama bagi thumbs. Okey, dah Alright. Lupa pula saya nak bagi markah tadi. Okey, kalau dalam peperiksaan awak ambil daripada persamaan ni dan dapat 3 kan? Okey, di sini dah dapat K1. Markah Markah kiraan pertama. K1 tu maknanya kiraan 1. Boleh? Okey, lepas tu awak masukkan nilai. Awak masukkan nilai, gantikan nilai, kemudiannya awak kembangkan dia. Belum dapat markah lagi. Bila kita kembangkan dia, maka kita akan dapat jawapan yang ni. Yang ni. Kita panggil general form. Okey, dapat general form 1 markah. Boleh? Saya rasa kalau masukkan sini rasanya dapat markah sini. Sini kalau masukkan betul dapat K1. 1, 2, 3. Ya, betul. Okey? Dapat Boleh? Okey. Daripada persamaan ini, kita boleh faktorkan tak? Boleh tak? Macam mana kita nak tahu? Guna komputer. Guna kalkulator, tekan EQN. Okey, kalau tekan EQN, boleh faktorkan tak? Boleh? Kalau boleh, bagi thumbs. Macam mana kita nak tahu boleh faktorkan tak? Kalau kita guna EQN tu, kita akan dapat point form. 0 point something ataupun 1 something, dia tak boleh tukar kepada pecahan. Itu maknanya kita kena guna formula. Kita tak boleh guna factorize. Dia boleh guna 2 cara je. Satu pemfaktoran, yang kedua adalah formula. Boleh faham Kalau kita dapat gena nombor bulat, maksudnya kita boleh faktor. Kalau dalam kes ini, kita boleh factorize. Okey Alright. Pembetulan. Sini rasanya tak ada markah dekat sini. Tak ada. Dia markah dekat persamaan general form. Dan satu lagi markah dekat sini. Markah dekat sini. Kalau ada dapat ni, Y tolak dengan 3, Y tolak dengan 1. Kenapa saya dapat macam tu? Sebab kita dapat Y sama dengan 3, Y sama dengan 1. Betul tak? Kalau kalkulator yang tu tak nak tulis 1 kuasa 2. Macam mana? Padahal tanya, kalau tekan kalkulator EQN tu, Y tu nak tulis 1 ke kuasa 2. Okey, tulis 1 je. Ambil dia punya ni. Tulis 1. Ambil 1. Tak payah 1 kuasa 2. Tak payah. Ambil 1. Ambil negatif 4. Ambil 3. Okey, boleh Fadilah? Boleh tak? Ada ke masalah? Ada juga yang masalah ke nak guna EQN? Okey, EQN 3. Alright. Dapat. Fadilah dapat tak? Gunakan EQN tu dapat tak? Jawapan dia dapat 1 dengan 3. Dapat. Alhamdulillah. Tak payah saya tunjuk. Tak payah tunjuk guna kalkulator. Okey, dah. Okey, di sini markah. Silap, tadi tak ada kat sini. Markah tu dekat sini. 1, 2, 3. Okey, markah keempat dekat mana? Bila Y sama, dua-dua betul, maka dapat N1 dekat sini. N1 tu apa? N tu adalah untuk jawapan, nilai. Okey, kena faham. Kalau di sini K kosong, awak tak tunjuk
pemfakturan ni, awak akan dapat kosong dekat sini. Bila awak dapat kosong kat sini, N ni boleh jadi 0 juga. Walaupun jawapan betul. Faham Kita tahu sekarang zaman sekarang boleh guna kalkulator macam-macam. Awak boleh kira masukkan persamaan terus dapat jawapan akhir. Tapi jawapan awak akan kosong jika awak tak tunjuk jalan kerja. Faham Nampak tak setanda markah-markah ni? Ini adalah jalan kerja yang wajib ada. Okey, jalan kerja yang wajib ada. Pemfakturan kena tunjuk. Lepas ni kejap lagi kita akan guna yang formula. Kalau kuasa Dayah apa? So maksudnya kalau kuasa 2 memang kena guna penggantian ke? Okey, kalau kuasa 2 macam ni. Ini. Betul. Ini adalah persamaan tak linear. Biasa dia bagi 2 persamaan sahaja. Okey, biasanya memang kita akan guna penggantian sahaja. Sebenarnya boleh guna penghapusan. Boleh guna kaedah penghapusan, tapi dia akan jadi lagi rumit. Dia akan lagi susah. Faham dah ya? Jadi saya suggest untuk kamu berlatih buat penggantian lah. Sebenarnya soalan dia tak biasanya dia tak minta kita nak guna kaedah penggantian ke nak guna kaedah penghapusan. Tak, biasanya tak pernah lagi sejumpa. Tapi kalau ada, kamu buat je lah. Faham Gunalah kaedah penggantian. Gunalah kaedah penghapusan. Kalau dia suruh buat, maknanya mudah guna penghapusan. Boleh? Faham? Just follow the instruction. Kadang-kadang soalan yang dia bagi tu, kalau dia suruh guna kaedah penghapusan, kita guna je kaedah penghapusan. InsyaAllah akan lebih mudah. Faham Boleh follow the instruction. Tapi setakat ni, saya nak kamu betul-betul mahir bahagian ini. Ni super penting ni. Super penting. Okey. Belum siap lagi ni. Baru cari nilai Y. Okey, jom. Sekarang kita nak cari nilai X. Ambil Y, masuk dalam ni. Jadi X sama dengan 8 tolak dengan 3. 3. Jadi 8 tolak 9. Jadi X sama dengan negatif 1. Okey. Yang kedua adalah X sama dengan 8 tolak dengan 3. 1. Jadi 8 X 8 tolak 3, jawapan dia 5. Okey. Boleh. Jadi kita betul yang ni, betul yang ini, dapat lagi N1. So maknanya total markah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 marks. Okey, dapat guys? Faham ke? Alright. Pemfakturan ni kena tunjuk. Ini wajib tunjuk Kalau tak markah awak hilang kat sini. 1, 2, 3 hilang markah. 3 markah hilang. Faham? Boleh. Dapat. Jelas. Clear. Jawapan dia ada 2 ke? Ya. Sebab apa ada 2? Sebab ni. Sebab Y kuasa 2. Pemfakturan. Sebab Y kuasa 2, dia kuadratik. Jadi ada 2 jawapan. Ini Y1, Y2, Y1, Y2. X1, X2. Kan? Ingat tak tadi? Saya tunjuk graf yang mula-mula tadi. Boleh? Faham Jelas? Clear? Beres? Boleh kita pergi contoh yang seterusnya? Ada soalan tak? Sebelum tu, ada soalan tak? Ada? Tak ada? Okey. Jom, kita nak pergi contoh yang seterusnya. Alright. Bodoh lah. Okay. Alright. Sekarang kita nak pergi kepada contoh yang kedua. Sekarang saya nak ambil kaedah soalan contoh 1 tu A, contoh 1 A untuk kita buat kaedah penggantian kan, kita nak guna formula. Macam mana sebenarnya nak guna dia dengan cara yang betul. Okey, sepadam dulu.
Alright. Nampak Okey, baik. Jom kita tulis soalan. 3x tambah dengan 4 tambah dengan y sama dengan 4. Okey, 2x kuasa 2 tolak dengan 5xy sama dengan negatif 2. Okey, ni adalah persamaan 1, ni adalah persamaan 2. Okey, tulis dulu. Contoh, kita akan buat bersama-sama. Okey. Nanti saya akan bagi tips. Saya akan bagi tips bagaimana sebenarnya kita nak boleh dapat full mark dekat sini dengan mudah. Ada caranya. Dan saya akan bagi tahu tempat-tempat yang selalu pelajar buat careless. Okey? Saya akan bagi tahu tempat yang pelajar selalu buat careless. Okey, dah. Dah Saling? Bagi thumbs. Kita nak teruskan? Dah Okey. Masya dah. Anis macam mana dapat? Dah? Dah Saling? Dah. Umar okey? Ready? Umar ready tak? Okey. Siapa ada lain problem? Okey. Tak apa. Tak apa. Serakam. Don't worry. Yang ni saya ada rakaman. Okey, baik. Sekarang, kalau ikutkan contoh tu, dia guna kaedah penghapusan kan? Kita nak guna kaedah penggantian juga. Okey, ready? Bismillah. Baik, sekarang tengok. Antara X, Y dengan 4. First, 1 dengan 2. Yang mana lebih mudah? 1 atau 2? Lebih simple. 1. Jadi kita ambil yang 1. Okey, sekarang kita tengok yang mana yang single. Okey, yang ni ada 3 kat sini. Yang ni single. Jadi kita ambil Y. Faham Boleh ke ambil X? Boleh, tak ada masalah. Okey, boleh ambil. Tapi untuk pengiraan lebih mudah, saya nampak Y ni adalah lebih mudah. Sebab kita ni bawa ke sana je. Kita akan dapat macam mana? Y sama dengan 4 tolak dengan 3X. Dan di persamaan 3. Lebih mudah dan simple. Nampak? Okey. Saya single lagi Dayah. Okey, tak apa, bagus. Kan? Okey. Alright. Jadi 4 tolak dengan 3x. Okey? Kita pun dah dapat yang ni sama dengan 3. Persamaan 3. Jadi, apa yang kita harus buat adalah kita masukkan persamaan 3, masukkan ke dalam persamaan 2. Ready guys? Ready? Ready bagi thumbs. Kita akan tunjuk macam mana pertukaran itu kita lakukan. Fadilah tanya, sir, kalau soalan tu ada 2 pun boleh ubah. Yang single macam mana? Okey, kalau dua-dua single, okey, kalau dua-dua tak kisah ambil mana satu lah. Awak pilih yang mana awak suka. Faham Tapi bagi sir, awak tengok pula dekat sini. Nampak tak? Yang ni ada tak ada kuasa 2, yang ni ada kuasa 2. Jadi jangan guna X sebagai awak punya ni. Jadikan yang single ni sebagai awak punya, yang seorang-seorang tak ada kuasa ni sebagai awak punya penyebut. Sebab apa? Bila awak ganti, mudah sikit pengiraan awak. Faham jadi tengok juga persamaan kedua ni, nanti nak ganti. Kalau kuasa 2 macam ni, macam nak kamu nak kena nak kena kembangkan dia. Dia tak salah cumanya jalan mungkin lagi sukar. Dia tidak salah, tapi sebenarnya jalan mungkin lebih susah. Itu aja. Boleh Beres. Okey, dapat. Okey, jom kita gantikan nilai. Alright, 3 ke dalam 2. Ni masuk dalam ni. So, kita gantikan. Just berhati-hati, X kuasa 2 tolak dengan 5X. Okey, Y gantikan 4 tolak 3X.
Okey, sama dengan negatif 2. Okey? Dapat? Jom kita kembangkan dia. 2x kuasa 2 tolak dengan ini darab sini. Jadi negatif 20x. Ini darab sini. Jadi positif 15x kuasa 2 sama dengan negatif 2. Okey, dapat tak? Sama ke? Ke ada yang salah? Ke ada sebuat salah ke? Ada kan? Betul lah tu. 5. Okey. Baik. Dapat So, 5, 6, 7. Jadi sini 17. Ringkaskan dia x kuasa 2. Ambil tolak 20x. Okey, negatif 2 bawa ke sini. Dia jadi tambah 2 equal to 0. Okey, kita akan dapat macam tu. Okey, kita akan dapat gini. Alright, nampak? Okey, sama tak dengan setakat ini? Sama tak? Kalau sama, bagi thumbs. Maksudnya dah betul dah tu. Okey, markah. Di sini, betul di sini. Maknanya K1. Okey, dapat general form. Dapat general form K1 lagi. Kiraan 1 markah, kiraan 1 markah. Boleh? Okey, kalau kita careless. Okey guys, saya nampak ada pelajar saya yang bila dia tanya saya tentang soalan melibatkan sistem persamaan, dia post gambar, saya nampak banyak liquid paper. Okey, saya nampak banyak liquid paper dekat dia punya kertas. Maksudnya dia padam. Okey, saya nasihatkan bila awak buat salah, awak jangan padam. Faham Awak jangan padam. Saya nak awak ambil, kalau salah tu teruk sangat, awak just potong je. Okey, jangan tulis dia sebelah. Ataupun teruskan yang lain. Okey, tak perlu guna liquid paper ataupun guna pemadam, padam. Kalau ada kesalahan, contohnya salah dekat 2 sini kan. Awak bulatkan tempat careless tu. Boleh Kalau ada salah, bulatkan guna pen merah tempat careless. Boleh? Okey, tujuan dia apa? Tujuan dia adalah supaya kita rasa, oh, jadi bila nampak merah salah ni, kita rasa tak selesa. Kan? Dia akan menyebabkan kita akan ingat. So, bila kita jumpa soalan yang sama, kita akan teringat tempat salah. Boleh faham? Faham tak? Kalau faham, bagi tak. Boleh? Alright. Ini adalah cara berkesan untuk hadapi careless mistake. Saya nak tanya siapa yang dah buat dah macam ni? Siapa yang dah buat dah? Bagi tahu. Siapa yang dah buat dah cara Fadilah dah buat dah? Okey, bagus. Aisyah pun dah? Okey, berkesan tak? Jadi tak? Jadi? Jadi tak? Fadilah kata, yes. Betul lah tu. Jadi lah tu. Kan? Memang berkesan. Sebab itu sekaji selama 1 tahun pasal tu. Itulah caranya, satu-satunya cara untuk hadapi careless mistake. Faham Hidayah tanya soalan apa? Dalam exam saya, macam mana nak padam? Dalam exam, awak potong je. Potong, ambil. Kalau dalam exam, biasanya awak tak tahu awak buat salah. Nak padam macam mana? Kan? Okey, tapi kalau awak rasa jawab soalan tu awak dah salah, awak tak perlu guna pemadam ke apa ke. Tak perlu, ambil pembaris, letak, potong je terus. Faham silang macam ni, potong, sak. Kan? Dia macam tu. Lepas tu, sambung je. Terus mengira. Awak jangan buang masa nak padam-padam ni. Dah lambat tau. Renyah. Kan? Tambah-tambah dengan liquid paper. Apa benda tu? Correction tape tu kan? Correction tape tu. Kadang-kadang keluar tak keluar, tercabut-tercabut.
Kan? Banyak buang masa. Okey, sebab at Maths kita kena jaga masa kita. Kita kena ada strategi untuk menggunakan masa. Kalau awak salah guna masa dia, confirm awak tak sempat habis. Faham eh? Faham eh? Masa sangat-sangat berharga dalam MS. Awak jangan ni macam tu. Nanti awak tak cukup masa nak siapkan. Boleh? Okey. Jadi yang sini sebadam. Yang ni betul. So kita buat macam tu. Boleh eh? Okey. Alright, seterusnya bila kita dah dapat ini, cuba kita tengok. Cuba guna EQN. Cuba awak guna EQN. Guna kalkulator, tekan EQN. Awak dapat macam mana jawapan akhir? Jawapan X. Jawapan X awak akan dapat apa? Bila tekan ni. Okey, A dia adalah 17. B dia adalah negatif 20. C dia adalah 2. Macam mana jawapan kita? Jawapan kita akan dapat perpuluhan, betul? Decimal point. Bila kita dapat decimal point, cuba kita tekan SD ataupun B apa tu? Untuk tukar dia jadi pecahan. Boleh tak? Boleh tak tukar jadi pecahan? Tak boleh. Okey? Bila kita tak boleh tukar kepada pecahan, bermaksud persamaan ini kena guna formula. Formula apa? Ingat, X sama dengan minus B kan? Minus B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC bahagi 2A. Betul ke saya tulis tu? Betul tak formula tu? Dah. Betul. Okey, ini. Ingat tak dia punya ni? Okey. Kalau tak boleh tukar kepada pecahan ataupun dia tak dapat nombor bulat, sila guna formula. Tulis dulu formula. Siap-siap eh. Okey. Jawapan tulislah siap-siap kat sini. Tak ada masalah. Tulis je. 1.066. Betul. Satu lagi apa? 661 eh. Okey, satu lagi 0.1104. Okey dah. Rapat sikit. Betul? Betul tak? Betul. Dapat? Betul. Okey. So jawapan kita dah ada. Cumanya jalan kira, jangan tak buat. Ini kena sebab ini ada jawab ada markah eh. Yang ni awak tak buat, markah ni kosong. Faham eh? Kena. Okey, jadi markah dia dekat mana? Dekat sini. Bila kita masukkan nilai B, kita masukkan sini. Negatif 20. Tambah tolak punca kuasa B negatif B 20 kuasa 2 tolak dengan 4. A berapa? A 17. C berapa? 2. Okey, bahagi 2. Yang ni berapa? 17. Okey, bila kita menggunakan formula dan semua info dalam ni betul, barulah dia akan bagi markah dekat kita. Faham? Faham guys? Faham eh? Kalau cikgu kata tulis formula boleh jadi akan dapat markah. Sebenarnya tulis formula belum dapat markah lagi. Faham eh? Boleh dapat markah apabila kita menggantikan nilai dengan betul. Dapat? Faham? Aisyah faham? Anis faham? Jelas eh? Okey. Jadi sebenarnya menulis formula belum lagi dapat markah. Tetapi menggunakan formula baru dapat. Okey, baru dapat markah. Okey, Aisyah kata ni mesti 4 angka ke? 4 angka berarti yes. Ambil 4 decimal point Aisyah. Okey, sebab apa? Sebab yang ni memang kita akan guna lagi untuk cari Y kejap lagi.
Okey, dalam Maths, okey, ni pesanan saya. Banyak pesan penaja hari ni. Okey, kalau awak mengira dalam Maths dan awak tahu pengiraan awak tu masih lagi awak nak guna untuk jawapan yang seterusnya, sila biasakan diri untuk ambil 4 decimal point. Faham Untuk ambil decimal point. Bukan sahaja dalam Maths, dalam chemistry dan juga biology dan juga physics. Kalau awak ambil 3 lagi subjek tu, awak biasakan buat benda ni. Iaitu ambil 4 decimal point semasa tengah-tengah pengiraan. Faham 4 decimal point. Kecuali jawapan akhir. Jawapan akhir boleh ambil 3. Okey, boleh ambil 3 decimal point. Faham takut nanti jawapan awak akan lari. Jawapan lari susah nak kejar tu. Tak tahu nak kejar macam mana. Betul tak? Faham tak? Boleh Boleh Okey, so ambil 4 decimal point. Okey? Sebab kita nak guna lagi sekejap lagi. Okey, baik. So dekat sini, lepas ni kita ringkaskan. Alright. Kita ringkaskan, di sini tak ada markah Kalau awak tulis yang ni, terus tulis jawapan, tak ada masalah. Beres, okey. Tapi kalau awak nak terus tunjukkan jalan kerja lagi, okey, make sure sini 20 tambah tolak awak isi yang dalam ni dan 2 darab 17. Berapa 2 darab 17? 2 darab 17. 34. Okey, baik. Yang ini jangan masukkan dalam kalkulator semua sekali yang atas ni. Jangan. Awak kira yang ni dulu boleh? Kira yang ni dulu baru masukkan ke dalam ni. Dapat apa ni? Cuba tekan kalkulator, dapat apa? Senang je awak tengok sini. 2 kuasa 2. Maknanya 20 kuasa 2. Okey, lepas tu tolak dengan apa? Tolak dengan letak kurungan. 4 darab dengan 17. Okey, kejap. 400 tolak dengan 4 darab dengan 17 darab dengan 2. Dapat 264. Yes, correct. 264. Okey, lepas tu pecah pengiraan. Yang ni boleh congak je tak apa, tak ada masalah. Tapi jawapan kita dah ada. Jawapan dah ada siap-siap. Tapi jalan kerja kena tunjuk. Tapi tunjuk yang ni lah. Yang ni tak ada tak apa. Yang ni terus jawapan tak ada masalah. Tapi untuk nampak supaya kita tak mengelak sangat, tulis je lah yang ni. Kan? Okey. Baik. Jadi daripada sini kita pun senang nampak. Okey. Jawapan dah siap dari mana? Awak kira guna EQN tadi. Guna kalkulator, guna EQN. Dayah tahu tak guna EQN Dayah? Kalkulator. Guna kalkulator, EQN tahu? Tahu tak? Tahu bagi tam. Alah, yang kita nak buat fakturan tu, pemfakturan tu. Kan? Yang kita selalu guna tu. Gunalah tu lah. Tu dapat jawapan dia sebenarnya. Tapi kena tunjuk jalan kira sebab di sini ada markah. Ini yang saya nak cerita. Boleh faham? Di sini ada markahnya. Kalau tak ada markah ini, maka ini semua salah. Tak ada markah ni kat sini. Faham? Okey, jadi bila dah ada K1, sini betul, ini betul, baru dapat N1. Dia kena dua-dua betul. Dia tak ada separuh-separuh markah, tak ada. Okey, dalam peperiksaan, tak ada separuh-separuh markah. Faham bolehlah cikgu, satu salah, satu betul, dapat separuh. No way. Dia satu single marks. Boleh Tapi kalau sini K kosong, sini risiko untuk dapat kosong sangatlah tinggi. Faham Macam mana dia boleh argue dengan kita, macam mana jalan kerja kita salah, sedangkan jawapan kita betul. Boleh faham? Alright. Okey, kalau pecahkan ni, tak ada markah. Okey, jadi kat sini ni.
Alright, tapi dalam pengiraan kena tunjuk juga macam mana nak mengira Y. Y kena tunjuk juga macam mana nak dapat. Iaitu kita ambil dua bahagian. Iaitu yang ni, Y sama dengan 4 tolak dengan 3. Masukkan nilai 1.0661. Yang ni Y sama dengan 4 tolak 3. 0.1104. Okey, kira dapat ni, Y sama dengan ni. Berapa jawapan? Okey, Umar kata apa? Kalau soalan tu cakap dengan menggunakan kalkulator. Okey, dengan menggunakan kalkulator, yes. Soalan awak tu tak habis lagi, Umar. Soalan awak tu baru penyataan baru. Belum soalan lagi. Okey, kalau gunakan kalkulator, lepas tu kita terus boleh dapat jawapan kan? Awak dia mesti ada tu, mesti ada terus ada jawapan ataupun memang ada jalan kerja 1 atau 2 markah. Dia tengoklah pada soalan. Tengok pada soalan. Okey, boleh jadi single marks, jawapan saja. Boleh admat memang kena guna kalkulator bye. Macam mana nak dapat dengan 1.066 tu nak pakai congak je guna kaki? Mana boleh? Tak maunya. Kan? Tak perginya guna kaki nak dapat ni 1.66606. Kan? Faham ke? Kan? Memang kena guna kalkulator. Alright? Adalah bahagian-bahagian tertentu yang soalan-soalan khas yang memang dia kata kadang-kadang dia kata tanpa guna kalkulator. Awak kena tunjuk jalan kerja. Jadi you have to show it. Adalah tu caranya. Nanti kita akan jumpa lah soalan-soalan yang begitu. Boleh kalau dia suruh guna kalkulator, gunalah kalkulator. Senang je kan? Lagi senang. Faham ah? Faham Umar? Beres? Dapat? Berapa dah? Okey, ngam-ngam kelas kita ni hari ni. Sebab kejap lagi saya nak tunjuk satu lagi bahagian. Okey, baik. Dah dapat Y. Y adalah 0.8017. Okey, satu lagi adalah 3.6688. Betul ke tu? Kan? Betul kan? Ya. Dapat? Faham ke? Jelas? Clear? Dapat? Kalau dapat, bagi thumbs. Jelas? Beres. Ada yang tak dapat ke jawapan? Ada yang tak dapat tu mesti ada something wrong. Mesti ada something wrong somewhere. Okey. Sekejap sebagi dekat kita punya group. Okey, gelap gambar tu. Okey, boleh. Okey, baik. Dah Dapat Jelas, clear. Okey, markahnya macam mana? Yang ni tak ada markah, yang sini markah dia. Awak kira ini betul, ini betul. Dua-dua betul baru dapat N1. N tu adalah nilai. Boleh? Nilai 1. Okey, faham ke? Okey, kalau soalan kebat macam mana, sir? Dan soalan kebat biasanya dia bagi statement panjang. Dia suruh awak keluarkan persamaan ini. Boleh jadi dia bagi satu persamaan, persamaan kedua awak kena keluarkan. Kalau persamaan tu awak salah, yang ni semua bye-bye. Faham tak? Faham Ini risiko. Kalau soalan kebat dia akan jadi macam tu. Okey, jadi make sure soalan pertama ni awak betul. Okey. Satu lagi nasihat, masa awak salin soalan, jangan salah salin. Okey, kalau salah salin berapa markah agak-agak.
Anis berapa markah Anis kalau salah salin soalan? Kan? Sebab tu kalau kamu perasan tadi masa sesalin kan, saya akan check dulu betul-betul. Okey, betul. Betul, 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 betul. Sebab apa? Kalau salah salin betul Fadilah, maka adalah kosong. Kosong terus markah awak. Walaupun sebenarnya jalan kira awak habis semua perfect, betul lah. Semua betul jalan kira, awak tak dapat markah. Sebab awak dah salah salin soalan. Bagi saya itu adalah the king of the careless mistake. Dia ada 5 tempat pelajar selalu buat salah. Yang pertama adalah tempat salah salin soalan. Ini favorite tempat pertama, pelajar selalu salah. Yang kedua, masa salah penggantian. Salah ganti masuk dalam salah. Kan sini nombor 2. Nombor 3, masa mengembangkan. Masa mengembangkan. Yang keempat, masa salin formula. Bukan. Masa ni yang ketiga ini masa salin formula. Masuk dalam formula. Kan tersalah masuk. Boleh jadi juga careless. Okey, lepas tu last kali adalah simplify. Ni permudahkan ni. Dia buat apa? Dia pergi masukkan semua ni dalam calculator. Kan? Macam mana ni? Siap boleh tanya Sir lagi. Sir, macam mana nak masukkan tambah tolak ni? Dengan calculator macam mana Tak pernah cuba. Aduh. Dia boleh ambil kalkulator sepelangkong nanti. Kan? Mana boleh nak masukkan tambah tolak tu? Kena kira satu-satu, one by one. Boleh Dia ada tanya pula. Okey, siapa yang tak faham kenapa dia tambah tolak? Agak-agak kenapa tambah tolak? Sebab dia adalah punca kuasa. Bila punca kuasa, dia mesti ada plus minus. Okey, ada bahagian plus, ada bahagian minus. Okey, faham ke? Kalau faham, bagi thumbs. Kita dah selesai bahagian ini. Okey. Boleh? Aisyah okey? Akmal macam mana Akmal? Beres? Apa Alright, alhamdulillah. Umar okey Umar? Dia tadi tanya. Umar okey Dapat Okey. Soalan ini janganlah hilang markah. Okey, kalau masuk dalam exam, dia wajib masuk. Okey, dalam ni, ini adalah VIP untuk awak ulang kaji. Wajib ulang kaji sebelum exam. Very important point. You have to ulang kaji before you jumpa dalam exam. Sebab apa? Soalan ni memang favorite. Tak pernah tak keluar. Kan? Tak pernah tak keluar lagi setakat ini. Dia tanpa gagal lah memang akan masuk lah setiap kali exam. Cikgu korang pun memang favorite masukkan dia. Faham confirm dia akan masuk satu soalan sekurang-kurangnya. Boleh? Beres? Ada soalan lagi tak? Sebelum saya nak tunjuk kaedah graf. Mana tahu nanti exam tiba-tiba masuk kena lakar graf pula. Nganga nanti korang. Okey. Dah belum? Kalau dah tak ada apa masalah, sila bagi thumbs. Beres Dapat sesuatu hari ni Okey. Boleh? Okey, saya tunjuk contoh aja. Saya tak pergi soalan. Okey, kalau kamu tengok sebelah muka surat 56, 57. Nampak tak? Muka surat 56, 57. Okey, semua soalan tu kamu dah boleh buat dah. Beres, kamu boleh praktis dan berlatih. Setiap satu soalan ini adalah soalan yang pernah ditanya dalam peperiksaan. Okey, contoh yang dibagi ni adalah soalan sebenar. Okey, dia cuma ubah sikit-sikit je. Okey, so awak praktis lah. Kalau boleh, sehari ambil lah 3. 1, 2, 3. Cuba lah.
Okey, siapkan 2 pun tak apa. Beres. Okey je. Okey, jawapan kan dah ada belakang kan? Betul tak? Jawapan kan dah ada. Alright. Okey, jadi buat 1, 2, 3. Lepas tu esok pula. 1, 2, 3. Kan? Faham kan? Okey. Cuma saya nak tengok, saya nak tunjuk nombor 7. Nombor 7 guys. Sepadam belum? Soalan nombor 7. Tengok tu soalan dia macam mana. Muka surat 57. Soalan 7. Okey. Dia tulis 2x tambah dengan 3y sama dengan 12x kuasa 2 tambah dengan 6xy sama dengan 1. Siapa pernah jumpa soalan begini? Silap tanya soalan tu. Siapa tidak pernah jumpa soalan begini? Bagi thumbs. Dia tak pernah jumpa soalan macam ni. Pernah sama dengan 2 kali. Aisyah pernah Okay, good. Maksudnya ada buat latihan. Baik. Daya kau kenapa Daya? Okey, baik. Kalau jumpa macam ni, kan awak ada pilihan. Nak buat macam mana? Okey, yang ini sama dengan ni kan? Di mana 2x tambah dengan 3y sama dengan 1. Okey, dapat? Yang kedua, ambil yang ni pula sama dengan 1. 12x kuasa 2 tambah dengan xy sama dengan 1. Ni persamaan 2. Tada! Dah siap. Boleh kira macam biasa. Kita tak solve lah yang ni, awak buat awak solve lah. Tapi kalau jumpa macam ni, kita boleh pecahkan jadi macam ni Boleh boleh buat begini. Alright, faham? Kalau dah begini boleh dapat jadikan 1 sebagai ni, nombor 3, lepas tu masukkan ke dalam 2. Okey. Sir, boleh tak kalau saya nak buat macam ni? 2x tambah dengan 3y sama dengan 12x kuasa 2 tambah dengan 6x. Okey. Persamaan kedua. Contohnya persamaan 1 buat yang ni. Persamaan kedua buat yang ni. Kan? Boleh tak? Boleh. Itu kita panggil finding the sickness. Faham tak apa? Cari penyakit. Kan? Itu namanya cari penyakit. Ni tengoklah betapa susahnya dia ni. Kalau nak kembangkan dia, faham ke? Memang cari penyakit buat macam tu. Okey, jadi jangan susahkan diri. Duduk buat benda-benda yang susah. Jadi ambil yang mudah-mudah je, tak payah yang susah-susah. Ni 12 kuasa 2 ambil ni. Boleh? Faham? Apa lagi yang pelik-pelik? Tak ada? Ada yang pelik-pelik lagi tak? Okay, you can try. Selesaikan persamaan serentak. Yes. Itu sahaja. Kan? Kita nak pergi kaedah graf. Jadi guys, kita nak pergi bahagian graf pula. Kau apa dah? Cepat. Okey, kaedah graf ni dia sama macam kaedah fungsi. Fungsi apa yang kamu kena lakar graf tu. Masa form apa Form 3. Fungsi, graf fungsi. Yes. Tajuk graf fungsi. Ingat tak tajuk graf fungsi? Ingat tajuk graf fungsi? Jadi benda yang sama yang kamu kena buat. Contohnya, dia bagi 2 persamaan, kamu kena tukarkan jadi persamaan. Dan jadi graf. Okey, contoh. Contoh kita ambil yang ni.
Okey, negatif X tambah dengan Y sama dengan 4. Okey, lepas tu dia dari X kuasa 2 tolak dengan Y tambah dengan 2 sama dengan kosong. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Okey, of course kita boleh guna persamaan serentak untuk kita selesaikan dia. Tetapi kalau dia minta guna kaedah graf, boleh jadi boleh masuk dalam exam ni. Okey, awak kena lukis graf. Tapi macam mana nak buat, sir? Awak kena ubah dulu persamaan ni. Biar dia jadi persamaan yang senang untuk awak cari nilai X dan nilai Y. Jadikan Y sebagai subjek. Okey? Dia jadi macam mana? Yang ni kena ubah, dia jadi macam mana? Tengok Y sama dengan X bawa ke sana jadi X tambah dengan 4. Nampak tak? Faham tak apa yang saya buat tu? Faham ke? Jadi persamaan linear biasalah. Okey, kalau yang ni pun sama. So Y sama dengan berapa tu? Ni bawa sana jadi negatif X kuasa 2 tolak dengan 2. Okey. Sekejap. Ni negatif. Negatif bawa sana. Okey, negatif. Hilangkan negatif. Oh, okey. Hilangkan negatif, semua tanda jadi hilang. Y sama dengan X kuasa 2 tambah dengan 2. Alright, dah dapat macam tu? Faham ke apa yang saya buat ni? Ini persamaan 3 sama 4. Okey, kenapa kita kena buat macam tu? Sebab kita kena plot graf. Okey. Kita kena plot graf. Ada dua graf yang kita kena plot. X, Y. Ini untuk yang ni. Y sama dengan X tambah dengan 4. Lepas tu ada satu lagi. Okey, X, Y. Untuk Y sama dengan ini. X kuasa 2 tambah dengan 2. Okey, faham guys? Faham tak? Okey. Dapat yang ni? Okey, salin dulu. Salin dulu. Sila salin dulu. Okey. Dalam buku tu pun dia tak tunjuk. Contoh ni kita kena tukar macam ni. Okey, tujuan dia adalah senang kita nak plot ni nanti. Kan? Okey, Dayah tanya, sir, graf ni adalah optional kan? Kalau tak nak guna pun tak apa. Ya, betul. Okey, dia adalah optional. Tak nak guna pun tak apa. Tetapi, boleh juga soalan dia akan bagi dalam bentuk graf. Dia bagi graf siap-siap ke awak. Awak kena lukis graf. Dia kata, selesaikan persamaan ini dengan menggunakan kaedah graf. Menggunakan kaedah perwakilan graf. Ambil kau. Faham tak? Awak tak boleh guna pemansuhan, okey, penghapusan dan juga penggantian. Tak boleh guna. Awak kena guna graf. Boleh jadi markah penuh dia dekat graf tu. Macam awak plus graf pun silah. Cumanya kena pandai ni. Dapatkan persamaan ni. Boleh faham guys? Dapat? Faham? Okey. Bila dah dapat persamaan ini, carilah nilai X dengan nilai Y. Okey, untuk mudahkan urusan. Awak letak je lah berapa. 1012. Jadi 1012. Kalau boleh dua-dua samalah. Okey, nilai yang atas ni suka-suka hati letak ke sir? Ya, betul. Awak letaklah agak-agak. Kan? Suka hati awak lah nak letak 0123. 0123 pun okey juga. Tak ada masalah. Boleh Faham tak ada masalah. Tapi janganlah letak nombor besar-besar sangat. Ini 100, ini 200, 300, 400. Itu memang cari penyakit nama dia. Faham janganlah ambil ratus-ratus. Ambil yang simple-simple je.
Okey, ambil yang simple-simple sahaja. Faham guys? Boleh? Ambil simple-simple je nombor ni. Dia tak fix ni awak yang letak. Ni awak yang letak ni, -1, -2. Okey. Wajib ke kena ada 4? Tak, sebenarnya persamaan ini dia berterabur ni. Sejadikan dia Y sama dengan, untuk senang mudah kira. Kan kalau macam ni kan senang. Ni masukkan negatif 1 tambah dengan 4. Kan terus dah dapat jawapan dia. Kan? Kan lagi senang. Ni. Negatif 1 masuk sini. Negatif 1 tambah 4 jadi negatif apa? Negatif pula. Negatif 1 tambah 4 jadi 3. Kosong masuk sini. Kosong tambah 4 jadi 4. Nampak tak? Senang tu. 1 tambah 4 jadi 5. 2 masuk sini. 2 tambah 4 jadi 6. Kan senang tu hidup kita. Faham ke? Sama macam ni juga. Negatif 1 masuk sini. Negatif 1 kuasa 2 dia jadi 1. 1 tambah 2 jadi 3. Kosong. Kosong tambah 2 jadi 2. 1 tambah sini. 1 tambah 2 jadi 3. 2 tambah 2 jadi kuasa 2 jadi 4. 4 tambah 2 jadi 6. Nampak gitu? Faham? Lepas tu kita plot dah graf kita. Yang ni kamu dah belajar dah masa dekat form. Okay, agak-agak je. Okey, agak-agak dulu. Awak plot satu-satu Plot yang ni dulu. Okey, plot. Kalau Y, okey, ni berapa 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lepas tu ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 atas tu. Agak-agak je lah Saya tak guna kertas graf. Okey, lepas tu kita plot sejak negatif 1. Okey, negatif 1, 3. Negatif 1, 3. Pelak situ. 0, 4. 0, 4. 5, 1. Mana? 1, 5. Nampak garis lurus? Kita pun sak garis. Oh, tak kena. Minta maaf lah, tak apalah. Halal lah tu. Gitu kan. Suka-suka hati ubah garis. Okey, lepas tu kita pun plot yang ni pula. Yang ni dah settle. Kita plot pula yang kedua. Okey, saya guna marker merah. Okey, plot yang kedua kita dapati bahawa di sini 1. 1, sini 3. 1, sini 3. Okey. Sama situ. Lepas tu sini 1, sini 3 juga. Tak situ. Lepas tu kalau 3, 2. Dia 6. Duduk sini. Betul tak? Nampak tu graf dia tu. Lebih kurang lah tu. Okey, macam mana kita nak tahu dia punya nilai? Senang saja, awak tarik ke bawah. Ini adalah X1. Tarik ke bawah lagi. Okey. Tempat bersilang tu, tarik ke bawah. Di sini adalah X2. Kena baca lah. Okey, awak kena baca. Lepas tu sini. Okey, dapat nilai sini. Ini adalah Y2. Ini tarik sini. Ini adalah Y1. Ada 4 nilai. Ada 4 nilai. Faham yang ni kena snapshot. Yang ni kena snapshot. Sekejap. Okey, apa terkadang alah cute. Nampak? Okey, baik. Scary pula muka saya kat itu Okey, baik. Jelas clear? Jelas clear? Senang kan? Okey. So memang kena jadikan yang awal. Ya, betul. Begitu. Boleh, ada soalan tak? Jadi macam mana nak tentukan jawapan dia? Awak kena baca melalui graf. Bila awak tarik guna pembaris,
Tarik guna membaris ni. Kan, awak baca dekat sini. Saya tak boleh nak baca sebab graf saya bukan ikut buku. Buku graf. Tapi dekat buku graf awak, awak akan dapat boleh baca sini. Nilai dia. Faham ke? Itu nilai X2. Okey? Kalau ini nilai X, lepas tu atas tu nilai Y. Ni tempat yang bersilang ni. Tempat silang ni. Ada dua tempat bersilang. Tempat bersilang tu lah yang kita nak cari. Faham? Ya, betul dah ya. Yang ini, kita masukkan saja nilai. Kita tentukan saja nilai. Nilai X. Lepas tu kita dapatkan nilai Y. Lepas dapat nilai Y, lepas tu kita plot. Yang atas ni kita tentukan. Alah, buat record sikit. Atas ni, nombor-nombor atas ni, kita tentukan. Suka hati mak bapak nenek kita nak buat apa. Faham tak? Suka hati mak kau lah nak buat apa. Faham ke? Suka hati kita lah nak buat apa dekat situ. Boleh je, letak je. Macam mana nak tentukan, kita agak-agak je. Boleh letak, kalau nampak dia kuadratik. Kalau nampak kuadratik, awak ambil yang ni lah. Jadi 1, 0, 1, 2. Simple. Faham ambil je. Okey, ambil je. Kalau awak nak buat 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Boleh juga. Awak akan dapat graf ni. Kamu akan dapat. Okey. Cuma agak-agak je lah awak akan dapat. Awak akan dapat ni. Awak boleh agak-agak je. Kadang-kadang bila awak buat tu graf tu macam pelik pula graf aku ni. Mesti ada titik yang aku tak ni lagi. Tak tentukan lagi. So awak buat je lah. Nanti awak akan dapat graf tu. Dua garisan yang bersilang. Faham Biasanya untuk soalan ini dia guna kuadratik kuadratik dengan ni. Jarang masuk bulatan. Okey. Kalau X kuasa 2, 3Y kuasa 2 itu bulatan sebenarnya. Itu sangat susah nak lukis. Sangat susah untuk lukis. Okey, biasanya yang tu dia tak masuk dalam peperiksaan. Kalau dia suruh lukis bulatan, tak. Okey. Kalau masuk tu memang kebat sangat tu. Kebat aras tinggi, super tinggi. Okey, faham Okey, masa kita dah time guys. Masa kita dah time dah pukul 10, 2 minit. Adakah dapat sesuatu hari ini? Dapat sesuatu tak? Kan? Walaupun benda yang seulang balik semula je. Okey, apa yang kamu belajar dekat sekolah, moga-moga kamu belajar sesuatu yang benda yang baru hari ini. Okey? Alright. Kalau dapat sesuatu, bagi had. 1, 2, 3. Alright. Okey. Okey, dah dapat. Alright. Okey. Okey, apa Syah? Okey, yang 3.1, video 3.1. 3.1 ada? Yang sebagi tu dekat kita punya group, itulah 3.1. Itu 3.1. Okey, cara guna kaedah penghapusan dan kaedah penggantian. Okey, saya dah tunjuk dua-dua. Cuba tengok dulu video tu Syah Awak tengok dulu video tu, kalau tak faham tanya saya. Okey, tanya dalam group kita. InsyaAllah awak akan InsyaAllah saya akan bagi support lagi group yang lain. Tak ada masalah. Beres. Okey, semoga apa yang saya share pada malam ini, kamu boleh dapat sesuatu. Apa yang saya pesan tu, seboleh-bolehnya berusaha untuk kamu betulkan ini kan. Faham Tajuk ini memang sangat penting untuk awak berlatih sebab dia memerlukan skill yang agak tinggi.
Okey, skill awak supaya careless awak tak melarat lah banyak. Kan biasa belajar selalu give up dekat tajuk ni sebab careless. Kan that's why saya kata bila kamu berlatih mesti kena ada jawapan lengkap, jalan kerja supaya senang untuk awak semak kalau tak nanti kalau jawapan salah hari ni awak pun salah, tak tahu mana punca nak buat. Okey, jadi masalah. Boleh faham Kena ada jalan kerja supaya awak senang untuk semak. Kalau tak memang bermasalah. Okey, boleh? Faham je? Alright. Okey, masa kita pun dah time. Masa pun telah mencemburui kita. Kan? Jadi terpaksalah kita tutup kelas kita pada malam ini. Pesan terakhir. Okey, bila berlatih, berlatihlah sungguh-sungguh. Buatlah sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Faham Sebab Allah SWT, Tuhan itu suka orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Okey, jangan hanya harap kita usaha sikit dapat kejayaan yang besar. Itu kadang-kadang satu mimpi saja. Faham? Berusaha kena ada strategi. Dia bukan membuta tuli. Faham tak maksud saya? Jangan kamu berusaha keras tapi tak ada ilmu. Kamu buat je langgar dinding. Macam kerbau langgar dinding. Kebung, 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 kebung. Kerbau yang kuat tu pun boleh patah tengkuk. Faham tak? Kita ni manusia lagi lah. Buat benda tanpa ilmu, kita main belasah je buat. Penat Betul Jadi, belajar betul-betul cara yang betul untuk berlatih. Sama macam MX, berlatih itu penting supaya awak mahir. Kan? Tapi kena berlatih dengan cara betul. Bukannya main belasah je berlatih. Kan? Tak akan ada hasilnya nanti. Boleh Ini penat-penat berlatih, gagal juga MX. Penat tak? Betul tak? Siapa yang form 5? Dah berlatih kau-kau punya kan? Tapi dia dah exam dapat result kecewa Kan? Sebab apa? Kita buat cara salah. Kita berlatih cara salah. Betulkan cara berlatih, insyaAllah hasil awak akan betul. Faham Boleh InsyaAllah saya akan cuba guide kamu dengan cara yang betul untuk belajar. Alright, so itu saja. Okay, kita jumpa lagi next time insyaAllah. Kita jumpa minggu depan. Alright, bagi yang form 5 kita jumpa esok. Alright, kita tutup kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan suratul Nas. Subhanallah. Alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih Syam. Okey, terima kasih Umar. Bagus. Okey, good commitment today. Okey, Akmal, terima kasih. Okey, kalau ada apa-apa sila WhatsApp dekat dalam kita punya group, okey? Okey, Fadlah, thank you very much. Hidayah. Alright, bye-bye. Jumpa lagi esok insyaAllah. Okey, Anis Sumairah, thank you very much. Bye-bye. Kirim salam dekat mak ayah. Jaga SOP, jaga kesihatan. Kalau tak sihat, sila jumpa doktor segera. Dan zaman sekarang memang ni kena jaga kesihatan betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.